Alhamdulillah wa nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina wa a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan menyeru sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar takwa dan serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan itu kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Mimbar hari Jumaat akan memperkatakan khutbah yang bertajuk Kesatuan Kunci Kesatuan Ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, umat Islam ini berhadapan dengan pelbagai rintangan di saat dunia semakin menginjak usianya, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah. Saban hari golongan yang membenci Islam terus menjalankan perencanaan untuk menghapuskan Islam. Usaha mereka ini bukan sahaja terbatas kepada tindakan berbentuk ketenteraan, malah dalam bentuk pengaruh terhadap perlakuan dan cara umat hidup umat Islam. Di samping itu, umat Islam juga tidak terlepas dari usaha mensabotase agama mereka sendiri. Apa yang membimbangkan mimbar situasi ini lebih berbahaya kerana menjadi duri dalam daging yang merosakkan kewibawaan pegangan ahli sunnah wal jamaah secara senyap-senyap dan halus. Bagi menghalang ancaman ini menjadi lebih serius, umat Islam perlu menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menggugat kesatuan ummah yang menjadi dasar hidup ahli sunnah wal jamaah di negara ini. Firman Allah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Yunus ayat 19, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun." Maksudnya, dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, agama Allah. Kemudian dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan mereka berselisihan. Dan kalaulah tidak kerana terlalu terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah dihapuskan hukum di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu. Ingatlah, jika umat Islam mula hilang erti dan rasa umat yang satu, maka akan lahirlah suasana tegang, membangkitkan pertelingkahan dan munculnya perpisahan yang amat ketara sekali. Bukankah Allah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan para rasulnya seorang demi seorang sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ajaran Allah dan memberi penjelasan berkaitan masalah perselisihan di antara sesama manusia melalui Al-Quran yang membawa kebenaran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, krisis nilai dalam kalangan umat Islam pada hari ini sememangnya perlu diberi perhatian mendalam. Alangkah baiknya jika kita sentiasa terdorong pada jalan kebaikan sesuai dengan ketinggian Islam yang lengkap dalam memandu kehidupan. Adapun perselisihan bukan sahaja menyingkap kejahilan diri, malah membongkar perasaan dengki sehingga terhijab daripada mendapat hidayah Allah sallallahu alaihi wasallam dan menerima kebenaran untuk menyelesaikan permasalahan. Firman Allah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Imran ayat ke-8 ke-6, "Kaifa yahdillahu wa qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu an la rasulu haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Maksudnya, bagaimana Allah memberi petunjuk hidayah kepada suatu kaum yang kufur ingkar sudah mereka beriman, dan juga sudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim.
Oleh itu, bukanlah sesuatu yang pelik jika manusia berselisih faham, kecuali mereka yang dikurniakan rahmat oleh Allah. Ini sesungguhnya kesan perselisihan antara manusia akan menyebabkan lahirnya pelbagai aliran dan pegangan hidup yang baru. Justru rahmat Allah SAW sahaja dapat menyelamatkan kita dari kesan negatif perselisihan dan membawa kepada kesatuan ummah di atas jalan yang diridai Allah. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, Islam bukanlah agama perselisihan dan perpecahan. Malah Islam amat menganjurkan nilai berkasih sayang sama manusia. Untuk itu umat Islam perlulah menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan kesucian nama Islam dan mencari jalan yang penuh berhikmah dan kebijaksanaan untuk mencapai penyelesaian atas apa-apa permasalahan ummah yang berlaku. Lantaran itu, Islam menganjurkan umatnya supaya hidup dalam satu jamaah, bermuafakat, bertoleransi serta mendukung prinsip kedamaian. Manusia sebagai khalifah memikul tugas berat dalam memakmurkan dunia berlandaskan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Islam. Justru Islam sama sekali melarang kezaliman, pencerobohan, penindasan, pembunuhan serta pemusnahan harta benda. Melihat kepada ancaman yang dihadapi umat Islam pada hari ini, Mimbar ingin menyimpul bahawa umat Islam perlu memperbetulkan kefahaman terhadap pegangan ahli sunnah wal jamaah supaya kewibawaan Islam sebagai satu ad-din yang suci dapat dipertahankan. Paling penting kita mengetahui dengan jelas-jelas bahawa kesatuan merupakan kunci kesatuan ummah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, Mimbar ingin mengajak sidang jemaat sekalian untuk menghayati intipati khutbah yang disampaikan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Antaranya, pertama, kesatuan ummah dan menghentikan perselisihan sama umat Islam kunci utama ummah dan ahli sunnah wal jamaah. Kesatuan ummah meleburkan sifat taksub dalam kalangan masyarakat Islam. Konsep persaudaraan yang berteraskan ikatan Rabbani menjadi asas dan instrumen yang efektif kepada perpaduan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum wa'budun wa taqatta'u amruhum bainahum kullun ilaina raji'un. Maksudnya, sesungguhnya agama Islam ini agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu dan daku. Kebanyakan manusia berselisihan dan berpecahan dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 92 hingga 93. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin fa ya najatat taibin.